majlis kita malam ini kita Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan muslimin, muslimat, anak-anak yang dikasihi, alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang saya dimaklumkan program untuk remaja. Walaupun ada retuanya, tapi program ini untuk remaja. Dan alhamdulillah, walaupun masa malamnya ada malam ni, tapi ada juga remaja-remaja yang datang untuk program. Saya pun tak tahu program ni daripada bila ataupun untuk malam ni saja, saya pun tak tahu. Saya cuma diberitahu program ni untuk remaja dan saya cuba bercakap lah berkaitan dengan tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara yang berkaitan yang diminta oleh yang menelpon saya lah dan mungkin tak lama insya kena masuk lah, sebab malam ni pun ada solat masjid. Dan sebenarnya saya pun nak kata tak nak pun masuknya kadang malam ni nak maghrib isya ni nak prepare lah untuk solat lepas isya tapi tak apalah, kita duduk di sini untuk membicarakan satu persoalan yang penting dalam kehidupan berkaitan dengan anak-anak remaja. Jadi yang ada ni bapak-bapak ni maknanya tak boleh lari lah, sebab anak-anak kita anak-anak remaja jadi kalau kita mengikut tafsiran daripada cendekiawan tentang istilah remaja ni yang dikatakan pada peringkat umurnya meningkat kepada 13 tahun ke atas. Remaja lah, remaja. Kalau baru lahir itu dinamakan bayi sehingga umur 2 tahun. Selepas 2 tahun yang Nabi suruh ceraikan susu tu, asingkan tempat tidur, dia dah masuk zaman kanak-kanak dia sehinggalah usia dia 12 tahun. Ada yang bagi lajak sampai 17 tahun pun ada. Daripada 13 tu sampailah ke 40 dinamakan remaja. Itu satu daripada penjenamaan remaja oleh cendekiawan. Dan kalau kita tengok daripada sudut Islamnya pula maka kita melihat remaja itu kita ambil daripada umur balik lah daripada umur, kalau lelakinya Imam Syafi'i mengatakan daripada 15 tahun remaja dia yang perempuannya bermulanya 9 tahun lagi dah remaja dia, dah sampai umur balik dia. Tetapi hari ni umur ni dah makin lama makin peringkat balik ni dah makin menurun dah. Ada yang 13 tahun dah balik pada ada dah. Saya kalau budak sekolah tinggal 1 masuk tu saya cek dulu. Cek tanda-tanda balik dia, dah balik ke belum. Ada yang ramai dah balik dah 13 tahun. Maknanya dia dah masuk remaja. Jadi bermulalah dia zaman yang penuh dengan pancarobanya, zaman yang Imam Al-Ghazali menyebut bahawa apabila kita nak melihat umat yang akan datang, maka lihatlah remaja hari ini. Inilah dia remaja hari ini. Yang lebihnya di luar daripada dalam surau, yang duduknya lebih ramai di pasar-pasar, di simpang-simpang jalan, di komplek-komplek,
sebagai tempat lepaknya daripada duduk di masjid-masjid, surau-surau, tempat-tempat ilmu dan sebagainya. Inilah dia remaja hari ini. Okey. Tapi jadi kita kena menerima satu hakikat lah tentang peredaran zaman dan sebagainya, yang menjadi satu cabaran yang cukup hebat bagi ibu-ibu, bapa-bapa, yang mana anak-anaknya ada anak-anak remaja. Jadi saya pun bukanlah orang yang terbaik untuk nak bercakap berkaitan dengan tajuk ni, sebab apa nama yang dikatakan belum lagi dapat menunjuk contoh kan daripada kalangan anak-anak yang berjaya-berjaya semua, belum sampai lagi pun. Apapun kita cuba sama-sama lah, sama-sama kita berbincang, mencari bagaimana kaedah-kaedahnya, ataupun sebagai seorang ibu bapa maka dia tidak boleh lari daripada anak-anak remajanya. Cuma kita kena terima hakikat bahawa zaman remaja hari ini adalah zaman yang sangat berbeza daripada zaman kita remaja. Jadi Allah Ta'ala bukannya tidak kasih, tidak sayang kepada umat akhir zaman ni dengan cabaran-cabaran begitu. Bukannya Allah Ta'ala tak kasih, tak sayang. Allah Ta'ala murka kita. Bukan sebab tu. Sebab kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala memuji seseorang itu adalah kerana Allah Ta'ala kasihkan dia. Allah Ta'ala ingin melihat sejauh mana keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hari ini Allah Ta'ala uji kan anak-anak remaja kita dengan cabaran yang cukup hebat. Dan bila mana kita melihat ada yang berjaya menangani masalah-masalah ni, maka kita melihat pribadinya cukup mulia. Inilah dia cabaran hari ini. Jadi itu remaja, sampai umur 40 tahun, lepas 40 tu dah tak ada dah, orang tak kata remaja lah. Hati je dia, hati je remaja. Orang dah belum lagi dah. Dah telajak zaman dah. Dah masuk zaman zaman rentua dah. Zaman dewasa. Lepas zaman dewasa, zaman tua. Dah sampai umur 80 ke atas tu, itu zaman tua nak mampus kan. Dah lama dah tua, anak pun dah boring dah tengok dah. 70, 90, 100 pun ada. Duk bangga dengan umur lagi kan. Cucu pun dah boring dah. Kan. Jadi maka kita melihat hari ini, itulah dia remaja-remaja ni. Dan bila sebut remaja ni, maka orang selalu menyebutkan bahawa remaja adalah golongan yang inginkan cabaran. Remaja golongan yang ingin mencuba. Dia nak cuba saja. Orang kata jangan, itulah yang dia seronok cuba. Kenapa orang kata jangan? Baik aku cuba. Itu dia punya perangai remaja. Dan bila cuba, seronok pula kan? Dia tak jadikan itu sebagai satu pengajaran. Itu sifat remaja. Sifat remaja seorang yang memberontak, orang yang suka memberontak. Dia tidak boleh ditahan-tahan, tak boleh tahan dia punya kehendak-kehendaknya. Dia akan memberontak. Jadi kalau kita di rumah kita tahan-tahan dia, maknanya yang sepatutnya lah, yang harap tu memang sepatut kita tahan lah, cegah dia. Yang boleh-boleh tu, anak-anak tak boleh keluar main, anak-anak tidak boleh berkawan, anak dia stres 30-40 dia gatal balik kan. Dia tak melalui zaman-zaman dia. Zaman dia kanak-kanak dia terlepas, zaman dia remaja dia terlepas kan. Bila sampai satu peringkat dia tidak ada lagi orang yang mengungkung dia, maka dia balik semula ke zaman kanak-kanak dia. Pernah kita tengok kan, bapak main game depan rumah kan, duduk depan TV main game kan, bergaduh dengan anak tu nak main game. Anak nak main tak boleh, tunggu bapak dulu kan. Cukup sejam, bapak lagi, lepas ni bapak lagi kan. Lepas tu bapak pula kan, bapak je yang menangnya main game. Bapak dia masuk balik zaman dia kanak-kanak, sebab mungkin dia tak melalui zaman dia dulu, bapak dia dulu kan. Tidak
menjadikan dia zaman kanak-kanak itu zaman kanak-kanak. Jadi kita mak bapak ni dia kena betulkan keadaan. Bila dia kanak-kanak, jangan lupa dia ada jiwa dia, jiwa kanak-kanak dia. Kan bila dia sampai remaja dia ada jiwa dia. Cuma kita kena hala tuju dia betul. Kawannya betul, mainnya betul, hiburannya betul. Sebab remaja itu suka mencuba. Remaja itu sifatnya memberontak. Remaja itu sifatnya ingin tahu. Itu sifat-sifat remaja. Tambah zaman sekarang pula zaman yang dia boleh tahu maklumat kata apa? Maklumat tanpa sempadan. Dia boleh tahu segala-galanya. Sebab tidak boleh disekat maklumat. Jadi keinginan dia untuk tahu tu dia akan dapat. Jadi kita lah kena channelkan dia supaya dia betulkan hala tujunya, keinginannya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, anak-anak, adik-adik yang dikasihi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita duduk dalam majlis ini kita jangan risau, sebab Allah Taala sebenarnya Nabi suruh apa? Barang siapa yang menjalani jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala permudahkan jalan baginya untuk ke syurga. Jadi kalau ada di hati itu pasal malamnya sekarang kan, saya pun tak tahu juga pasal malam kat situ kan. Bila lalu je lalu pasal malam bukunya kan. Kalau aku tahu aku tak mari kuliah ni kan, pergi pasal malam juga kan. Baik. Jadi itu perangai orang remaja. Dan kita jangan heran pula bila orang tua-tua tu berperangai seperti mana remaja. Orang tua-tua bercinta, perangai remaja. Sebab bila tua-tua dia bercinta tak seronok, kan? Jadi dia kena masuk zaman remaja dia. Dia kena balik semula ke zaman remaja dia. Barulah dia bercinta seronok. Cara dia tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kita melihat hari ini, banyaklah perkara-perkara yang ditimbulkan. Kalau kita sebut masalah-masalah sosial, maka kita halakan dia kepada orang remaja. Kita tala betul-betul kepada dia. Sedangkan orang tua-tua pun banyak juga kes-kes gejala-gejala yang tidak sihat. Tapi kita melihat, kita seolah-olah dah brand dia, betapa menjenamakan remaja ini dengan gejala-gejala yang tidak sihat. Sehinggalah ada pendapat mengatakan bahawa bila mana kita menjenamakan remaja-remaja ni dalam kategori yang masalah sosial, maka dia seolah-olah ingin membuktikan, orang dah kata aku begitu, baik aku mengiyakan. Itu dia kan. Orang dah kata aku begitu, dah mengatakan kami golongan remaja begitu, apa salahnya kami mengiyakan? Dan memang betul. Itu antara tafsiran-tafsiran lah mengapa remaja-remajanya begitu. Jadi mungkin kita boleh menjenamakan balik remaja-remaja hari ini dengan masalah-masalah sosial. Jangan kita halau tujukan terus, walaupun ada kan, tapi banyak masalah-masalah, kes-kes yang melibatkan jenayah dan sebagainya ada ataupun banyak yang bersangkutan dengan orang dewasa. Jadi tak apalah bila kita bercakap golongan remaja, maka kita tengok remaja lah tentang masalah semua. Cuma jangan kita jenamakan dia begitu. Baik, hari ni kalau dalam surat khabar baru ni kan, surat khabar baru ni silap saya 2 hari yang lepas tentang pembuangan bayi masuk dalam surat apa nama ketua polis, di mana ketua polis negara ke Datuk Bakri kan, menyebut bahawa pembuangan bayi, kes buang bayi tu di Malaysia kan pada tahun ni berapa 500 lebih ke pembuangan bayi di Malaysia 500 lebih. Baru masuk bulan yang kedua kan 500 lebih bayi telah dibuang. Dan data daripada tahun 2000 sehingga tahun 2008 ada berapa? 160
281,000 ke? 200, saya ada tulis ni, 257,411. Daripada tahun 2000 sampai 2008, 257,411. Ini data yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam berdasarkan perangkaan daripada Jabatan Pendaftaran Negara, yang menyebut bahawa anak yang lahir antara tahun tu 257,411 tidak dibinkan dengan bapa dia. Kalau tak dibinkan dengan bapa dia, itulah dia anak-anak yang dibuang, yang tak tahu statusnya, dan anak ni tak bersalah, apa-apa kan. Yang salah tu hasil daripada hubungan mak ayah dia, yang hubungan mak ayah dia yang tidak sah. Jadi cuma kita nak sebut sini bahawa bila mana disebut tentang kes-kes macam ni, maka dia lebih merujuk kepada remaja-remaja Islam. Dia dalam konteks agama-agama lain, dia tidak ada perkataan zina, itu tak ada. Ada anak-anak luar nikah apa semua, bagi dia nikah itu